Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di hari ini kita nak sambung perbincangan percubaan SPM kertas 3. Jadi semua tolong bersiap sedia keluarkan kertas 3 masing-masing. Baik, soalan yang dan ni secara tak langsung kita buat teknik menjawab kertas 3. Ulang kaji teknik menjawab kertas 3. Okey, baik. Yang pertama, bagi soalan tu, seorang murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara arus tapak IB dengan arus pengumpul IC. So, dekat sini kita dah boleh tentukan, yang macam cikgu minta, kamu mesti garis dan labelkan mana satu MV, mana satu RV. Okay, biasa dekat sini kita dah tahu dah. RV mana, MV mana. Yang ini ialah MV, arus tapak MV, iaitu IB, dan arus pengumpul ialah RV. Okey. Tapi kita kena cari satu lagi tempat yang nak betul-betul menentukan MV. Tapi cikgu tengok masa kamu jawab, kamu tak gariskan pun yang mana menentukan betul-betul manipulated variable. Sepatutnya dekat sini kamu cari perkataan eksperimen diulang. Diulang. Ni garis ni. Eksperimen diulang dengan bacaan arus tapak. Satu lagi. Arus tapak IB. Ni ada 4 ni lagi. So kat sini lagi sekali tolong labelkan MV. Manipulated variable. Okay. Jadi teruslah kamu tulis dulu jawapan siap-siap. Pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi. Arus tapak. Ikut salin balik. Tengok dekat dalam soalan tadi. Apa simbol dia? Simbolnya ialah IB. Pemboleh ubah bergerak balas. Confirm lah. Arus pengumpul. Arus pengumpul, iaitu IC. Okey, tulis macam ni. Sekarang kita nak cari pula pemboleh ubah dimalarkan. Okay, pemboleh ubah dimalarkan. Senang je. Contoh, kita tengok, ramai jawab dekat saya. Ni, jenis transistor. Jenis bukan kuantiti fizik. Kita kena cari apa kuantiti fizik yang boleh dikaitkan dengan jenis. Okay, ada lagi benda-benda lain kat sini. Ada lagi benda-benda lain yang kita boleh cari. Contohnya bekalan voltan. Ni. Sepanjang eksperimen ni kita gunakan bilangan sel kering yang sama. Okey. Jumlah bilangan sel kering. Baca soalan lagi. Kadang-kadang dalam soalan dia dah bagi hint apa dia pemboleh ubah dimalarkan. Eksperimen dijalankan dengan melaraskan rheostat untuk menetapkan nilai arus tapak IB bagi mendapatkan nilai arus pengumpul IC yang sepadan. Rajah 1.2 menunjukkan ralat sifar X pada miliammeter. Okey. Jadi dalam gambar ni kamu tak boleh lah kata jenis transistor. Memang dia pakai satu saja, transistor NPN. Jadi kita kat sini pakai bilangan bateri ni lah. Ini menunjukkan pemboleh ubah fixed variable. Pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey. Kita tulis kat sini. Bilangan sel kering. Okey. Kemudian cikgu dah tetapkan juga dan minta juga setiap kali kamu baca soalan, tengok alat, bila nak ambil bacaan. Bacaan bagi RV, mesti tentukan kejituan alat pengukuran.
Macam mana nak cari kita alat pengukuran? Senang je kelas. Ni dah banyak kali cikgu ingatkan. Okey, contoh ni. Daripada kosong, skala kosong sampai 10, ada berapa senggatan? Ada 10 senggatan kan? Maknanya 10 miliampere bahagi 10 bahagian. 10 bahagian ni 10 senggatan maksudnya. So, dapat jawapan berapa? 1. Okey, tapi ramai bagi cikgu jawapan 1.0. Maknanya, satu senggatan tu nilainya 1. 1, 2, 3. Tak ada titik perpuluhan. Tapi ramai daripada kamu bagi ada titik perpuluhan. Kalau ikutkan salah jawapan tu. Jadi, ni sepatutnya ralat sifarnya ialah 1 miliampere. Okey. Barulah kamu ambil bacaan-bacaan yang lain. Okay, contoh yang ni. Okay, tengok. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9. Tapi ramai daripada kamu tulis 9.0. Sebab apa tadi? Kat sini tak nak tulis kejituan alat pengukuran ni. Cikgu dah tunjuk tadi cara kira. Ini 1 lah. 1. Tengok dia punya unit. Unit dah bagi dah. Miliampere. Okay, ini ialah ammeter. Ammeter ialah alat yang digunakan untuk mengukur arus. Tapi ammeter ni sangat sensitif. Kejituan dia tinggi sebab dalam ukuran mili. Mili 10 kuasa berapa? Darab lagi dengan 10 kuasa 2 kan? Okay. Seterusnya, tengok ni. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Okey. Yang ini 25. Yang ni gambar rajah seterusnya 33. Akhir sekali 41. Okey. Dah settle dah yang tu. Rekod bacaan ralat sifar di ruang disediakan tadi dah. Catatkan bacaan IC diorang disediakan. Tengok ni, markah dia 2. Yang ni. Markahnya 2. Jadi kalau satu bacaan salah, tolak 1 markah. Kalau 2 bacaan salah, terus tak ada markah. Okey. Seterusnya. Yang ini masih lagi ramai salah buat jadual. Bagi setiap nilai IC X di 1B2, hitung nilai sebenar arus pengumpul IC dengan menggunakan persamaan berikut, di mana X ialah ralat sifar pada miliameter. Okey, maksudnya kita kena tolak dengan ralat sifar. Jadualkan keputusan anda bagi semua nilai IB, IC, X dan IC. Ini dia kata kunci jawapan kita. Jadi jadual kamu tak perlulah nak tulis diagram 1, diagram 2, tak payah. Ikut je apa yang dibagi dekat situ. Okey, yang pertama. IB. Arus tapak. Apa unit? Tak ingat unit. Tengok balik kat sini. Tengok balik. Apa unit bagi IB? Yang mentam je. Microampere. Darab 10 kuasa negatif 6 kan? Microampere. Jadi unitnya microampere. Okay. Seterusnya ICX. ICX. Ni ICX yang kamu cari tadi. Tengok unit apa? Miliampere. Miliampere. Last kali IC. IC kat sini dah dibagi formula ICX tolak X. Jadi unitnya miliampere. Okey. Saya ada dapat jawapan, pelajar buat macam ni saja. Soalan kata apa? Jadual. Kata kunci soalan jadual. Bila sebut jadual, mestilah bentuk jadual. Kalau tak ada jadual, tak ada bentuk jadual, tolak 1 markah. Mesti ada bentuk jadual.
Bentuk jadual. Buat pakai pembaris Buat bentuk jadual. Ni bentuk jadual. Nampak tak? Okey. So diagram ada tulis, ada tambah kat sini. Rajah 1 dia. Tak payah yang itu. Okey. Sebab apa tujuan jadual? Jadual ni memudahkan kita melihat data. Okey. Jadi saya ada jumpa juga dalam data yang kamu tulis nanti, nilai kamu tulis, kamu masukkan sekali unit. Tak perlu. Unit tulis sekali saja. Dekat tajuk jadual ni. Okey, tajuk jadual mesti kuantiti fizik unit. Kuantiti fizik unit. Kuantiti fizik unit. Okey, jadual kotak yang pertama mesti untuk manipulated variable. Kotak yang kedua untuk responding variable. Okey, kotak yang ketiga juga untuk responding variable tapi data sekunder. Apa maksud data sekunder? Data sekunder ni maksudnya yang melibatkan pengiraan. Melibatkan pengiraan. Apa maksud pengiraan? Kemungkinan ada maksud pengiraan maksudnya melibatkan operasi tambah atau tolak ni, ataupun operasi darab atau bahagi. Okey. Kalau melibatkan operasi darab dengan bahagi, yang kat sinilah kita mesti ambil sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okey. Lepas tu kalau ada pengiraan lagi sekali, kita ambil 3 tempat perpuluhan. Ini khas untuk yang ni. Yang darab atau bahagi. Faham ya? Jadi kamu salinlah semua data tadi. Ada 5. 1, nama pun jadual kan. Mesti ada bentuk jadual lah. 10, 20, 30, 40 dan 50. 9, 17, 25. 33, 41. Okey. Kalau soalan tu dia tak ada tunjukkan operasi tolak macam ni, kamu tak payah tunjuk dalam jadual. Tapi kalau dia ada bahagi macam ni, ini kamu boleh tulis kat sini. 9 tolak 1. Contohnya lah. Kalau tak tulis pun tak apa. 17 tolak 1. 25 tolak 1. 33 tolak 1. 41 tolak 1. Okey, sama dengan 8, 16, 24, 32, 40. Okey. Tengok markah dia 4. Markah yang pertama. Untuk apa? Untuk kuantiti. Untuk kuantiti fizik dengan unit. Markah yang kedua. Untuk apa? Semua pengiraan betul. Okey, ini 2 markah So 2 right lah. Jadi ni markah 2, markah 3. Markah yang keempat, semua data ditulis konsisten ataupun kejituan dia betul. Ikut kejituan alat. Okey, contoh soalan ni. Tadi mestilah kejituan dia tak ada tempat perpuluhan kan? Jadi semua sama. Kalau ada tempat perpuluhan, katalah pengiraan dia melibatkan operasi bahagi. Bila operasi bahagi nanti ada perpuluhan. Jadi kalau 1 tempat perpuluhan, semua 1 tempat perpuluhan. Kalau 2 tempat perpuluhan, semua 2 tempat perpuluhan. Itu maksud penulisan yang konsisten. Okey. Baik, pada kertas graf di halaman, lukis graf. Ni kata kunci jawapannya. Graf IC melawan IB. Okey, IC. Siapa yang akan jadi
siapa yang akan diletakkan di paksi Y? Yang mana? Kuantiti mana akan letakkan di paksi Y? Kuantiti mana letakkan di paksi X? Senang je. Selepas perkataan melawan, kuantiti fizik itu mestilah duduk dekat, diletakkan di paksi X. Jadi kuantiti fizik yang mula-mula kamu jumpa itu adalah akan diletakkan di paksi Y. Senang cakap, dalam arti kata lain, RV memang selalunya sentiasa diletakkan di paksi Y. MV akan sentiasa diletakkan di paksi X. Tapi kadang tak berlaku macam itulah. Ikut. Sebab tu kena baca apa tajuk graf. Okey. Baik, kamu plotkan graf. Okey, plotkan graf. Baik, apa syarat-syarat untuk dapatkan graf? Okey, selepas diplotkan, ini bentuk grafnya. Okey. Macam mana cikgu bagi markah? Okey. Markah pertama untuk ni. Okey. Baik, saya lakarkan sekejap kat sini. Untuk tunjuk pada kamu markah-markah dia. Okey. Tadi dah tahu ini IC. Unit miliampere. Paksi X. IB. Unit microampere. So, ini satu markah untuk kuantiti. Ini markah yang kedua. So, markah yang pertama, kuantiti fizik pada paksi yang betul. Apa maksud paksi yang betul? RV di paksi Y, MV di paksi X. Okey. Markah yang kedua ialah unit bagi kuantiti tadi. Okey, atau unit bagi RV dan MV. Okay. Markah yang ketiga. Ni, skala. Tengok skala. Paksi X. 2 cm mewakili 10 unit. Sifar 10 kan? 10, 20, 30, 40. Ni jarak dia semua sama. Okey, paksi Y. 2 cm mewakili 5 unit. 5, 10. Itu dia. Skala, kita kata seragam. Apa tadi yang cikgu cakap? Maksud cikgu seragam? Semua ni jarak dia sama. Okey. Itu kita panggil seragam. Markah yang keempat. Okey, semua titik. Markah keempat dan kelima ni. Sekali semua titik diplotkan dengan betul. Okey, kamu akan dapat 2 markah kat sini, 4, 5. Tapi hilang satu markah kalau ada satu titik diplotkan tak betul. Okey? Tahu kan cara nak baca setiap nilai singkatan macam cikgu ajar tadi? Okey? Contoh ini 10. Ada berapa kotak kecil ni? 10 kotak. Jadi satu kotak ni ada 1. Yang ini 0 sampai 5, 5 nilai. Jadi 5 bahagi 10. Jadi satu kotak kecil nilai dia 0.5. Markah yang ke-6. Best fit. Best fit.
Best fit maksudnya garisan penyuaian terbaik. Garisan penyuaian terbaik. Okey, yang ini cikgu dah ajar ikut formula. Apa formulanya? Seimbang. Atas dan bawah garisan. Apa maksud seimbang? Formula dia mesti 1 atau kosong. Sifai, ini kamu dah ramai, yang ini dah ramai dah betul lah. Maksudnya, okay, tengok ni semua titik. Kalau ada titik tak kena, kita ada satu titik atas tak kena. Satu titik bawah tak kena. Jadi atas tolak bawah. Okey, masuk seimbang kan? Atas tolak bawah dapat 1 atau kosong. Okey, markah yang ke-7. Ini markah ke-6. Markah yang ke-7 ialah saiz graf. Okey, paling baiklah. Paling baik maksimum 3/4 keluasan kertas graf. Okey. Kalau tak dapat, sekurang-kurangnya separuh. Okay. Separuh daripada keluasan kertas graf. Okey. Jadi, tengok ni ada berapa nilai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nilai. Ada 7 nilai. Macam mana nak dapat markah dengan 7 nilai tu? Kalau kamu betul, kamu punya tik, 7 tik. Ada 7 tik kamu dapat. Okey. Ini ialah bilangan tik. Okay, markah. Bilangan tik. Kalau kamu dapat 7, markahnya 5. Kalau bilangan tik kamu 6, 5 hingga 6, dapat 4. Kalau bilangan tik yang kamu dapat 3 hingga 4 saja, dapat 3. Kalau bilangan tiknya 2, 2. Kalau bilangan tiknya 1, 1 lah markah kamu. Ni cara dia. Okay, saya tengok rata-rata dah dapat 4 Sebab ramai yang hilang markah dekat mana? Lupa letak kuantiti. Lupa letak unit. Ni tadi cara dapat markah. Yang ni ramai dapat markah penuh. Ataupun hilang 1 markah. Okey. Baik. So, kamu dapat graf ni ialah graf, kalau ikut yang cikgu punya ni, graf menyentuh kosong kan. Jadi, kalau menyentuh kosong, berkadar langsung. Okay. Semua orang jawapan yang untuk ni tak sama kelas. Sebab berdasarkan graf masing-masing. Graf tu, sama ada kamu dapat berkadar langsung ke bertambah secara linear ke, itu bergantung kepada kamu punya skala tadi. Cikgu dah pernah ingatkan kamu. Okay, katakanlah ini grafnya. Kita tengok dekat sini ni kotak yang paling kecil. Ni kotak yang paling kecil. Jadi kalau garisan jatuh dalam ni, selagi jatuh dalam kotak kecil ni, okey, ini semua berkadar langsung. Okey. Tapi kalau garisan ni kat sini, keluar je daripada kotak. Keluar daripada kotak. Keluar daripada kotak. So, yang ini bertambah secara linear. Ataupun kat bawah ni pun samalah. Bertambah secara linear. Okey. Selagi dalam kotak ni walaupun kena sipi je, itu dikira berkadar langsung. Jadi,
Ini jawapan dia. Tulis penuh-penuh kelas. IC berkadar langsung dengan IB. Boleh guna simbol, boleh juga nak tulis IC berkadar langsung dengan IB. Okey, dah. 16 markah. Okey. Baik, yang cikgu susah hati ni ialah